Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-8 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita berkongsi sedikit sebanyak daripada perjalanan hidup kita daripada buku Mahsyar, yang mana setiap petang kita dah masuk kali ke-8 membaca berkenaan tentang buku Mahsyar ini. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Azaz, Baby Yutih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga di ruangan FB, ahlan Ummi Zayhadi, Luqman Hakim, Nur Aini Muhammad Tab, Bunga Lawang As-Sulaimi, Kamiza Muhammad Amil, Norisa Wan Hassan, Jami' Abdul Rahman, kemudian Wan Fairuz Mustafa, Kamiza Muhammad Amil, Zahara Alias, Kati Khairuddin, Safia Syafi'i, Acin Alin, Hazliza Mukhtar, Mahiran Muda, Norisa, kemudian Ummi Iyang, Safia Sapian, Fauzan Muhammad, Fitri Fitrah, serta ahlan Raminas Kitchen, Siti Amni, dan juga Syed Ahmad, Zahini Wahid, Mayasari, Nur Zaidah Jailani, Wan Nurmah, Zaliha Kamaruddin, Mas Riza, Zubaidah Uthman, Halimah Chua, Asyah Basirun, Raisih, Habibah Suib, Cik Mas Syarif, Zainun Hadi, Mayasari, Rozana Aziz, Zakia Muhammad Nin, Nurliana Muhammad Noh, Syamsuddin Jusoh, Hani Nani, serta Rani Idris, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar petang-petang ini? Terima kasih banyak-banyak Hafiz Ismail, terima kasih, dan juga Fix 444, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu pada petang ini kita nak menyambung daripada buku Mahsyar, di mana pada petang ini penulis berkongsi kepada kita bilakah waktu di mana Allah ambil perjanjian yang disebut sebagai perjanjian yang dilupakan. Perjanjian yang kita tidak lagi ingat, namun Allah ingatkan semula di dalam surah Al-Quran, dikenali juga sebagai perjanjian Alastu bi Rabbikum, perjanjian di mana Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Dan kita menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Semalam kita telah baca daripada riwayat Ibnu Jarir, daripada kata-kata Abdullah bin Abbas, bahawa perjanjian ini berlaku pada hari Arafah. Namun, bilakah perjanjian ini berlaku? Adakah setelah Nabi Adam turun ke dunia, ataupun sebelum daripada Nabi Adam turun ke dunia? Bilakah Allah telah kumpulkan roh-roh ini? Maka dinukilkan kata Atiyah Sabrina, dinukilkan kata-kata daripada Surri rahimahullah, muka surat yang ke-46. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan, kita didik diri kita untuk kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada cabaran dia, kadangkala pada waktu itu ada ujian dia, kita didik bahawa untuk lakukan apa-apa pun adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu bila kita kadang-kadang hati kita ini dia cepat berubah. Lalu ada 4 jenis perkataan yang digunakan untuk hati di dalam Al-Quran. Ada fuad, ada qalb. Yang qalb ini dia terlalu cepat berubah. Sebab itu dinamakan qalb. Lalu sebelum kita mulakan sesuatu, kita digalakkan untuk ingatkan balik hati kita bahawa kita nak buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab moga-moga bila kita buat kerana Allah, walaupun amalan tu kecil, nampak kecil, setengah jam kita duduk, daripada 24 jam, setengah jam kita duduk. Sebab hayati Quran pun pagi tadi tak sempat buat, lalu kita duduk setengah jam, mungkin nampak santai, nampak macam bersembang, berbincang. Tapi bila kita buat kerana Allah, mudah-mudahan pada waktu itu dapat pahala, dapat ganjaran. Sesuatu amalan yang bila buat kerana Allah, dia tidak lagi kelihatan kecil. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi walaupun sebahagian kurma, bisyikki tamrah, sebahagian, berapa sangat harga sebahagian kurma? Sebiji kurma tak mahal mana. Lalu kalau diberikan sebahagian kurma, dan pada waktu itu diberikan kerana Allah, Allah akan kira pahalanya umpama gunung. Bayangkan, kalau sebahagian kurma, kalau kita buat kerana Allah, itu adalah nilai pahala dia, seperti gunung. Dan bayangkan kalau kita duduk setengah jam ini, kita niat, ya Allah, kerana Allah, nak memperbaiki diri, nak menjadi hamba yang lebih baik, nak ambil peringatan terutamanya untuk saya, dan juga mudah-mudahan kita semua dapat peringatan. Maka jom kita lihat muka surat yang ke-46. Muka surat yang ke-46. Maka daripada kata-kata As-Surri yang kita bakal baca ini, sebenarnya nak diterangkan kepada kita persoalan bila yang Allah ambil perjanjian daripada kita. So kita dah tak ingat. Al-Quran hanya sebut ketika mana di alam arwah, tak disebut bila. Adakah selepas baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, ataupun sebelum daripada itu? Maka As-Surri rahimahullah berpandangan bahawa ianya berlaku sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, namun selepas peristiwa Nabi Adam memakan buah daripada pohon yang dilarang. Lalu ada yang mengatakan buah khuldi. Al-khuld ianya bukanlah nama buah. Apa yang disebut di dalam suratul A'raf, perkataan al-khuld, ianya bukanlah nama kepada pokok, tetapi al-khuld pada waktu itu adalah sifat kepada pokok. Yang mana kita lihat pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam ayat Al-Quran, syajaratul khuld, pokok yang khuldi. Lalu khuldi itu bukan nama buah, bukan nama pokok. Ianya adalah sifat al-khuld, maksudnya kekal, khalidin, kekal. Maka Iblis pada waktu itu bisik kepada Nabi Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam bahawa kalaulah makan daripada buah daripada pokok ini, nescaya pada waktu itu akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Al-khuld maksudnya adalah kekal. Maka kata penulis As-Surri pada muka surat 46, Allah telah mengeluarkan anak Adam daripada syurga. Allah telah mengeluarkan anak Adam, bahkan Nabi Adam, daripada syurga. Namun Allah tidak menurunkannya sampai ke bumi. Tidak menurunkan terus sampai ke bumi, tetapi tetap di langit. Lalu Allah telah mengusap bahagian belakang, punggung maksudnya bahagian belakang, daripada bahagian kanan Nabi Adam. Maka keluarlah keturunan Nabi Adam yang begitu ramai, tidak ubah seperti semut-semut kecil, berwarna putih umpama mutiara. Yang ini adalah gambaran kepada anak-anak Adam yang daripada kalangan ahli syurga. Maka bila diusap bahagian belakang Nabi Adam, yang mana pada waktu itu lahirlah, keluarlah roh-roh yang begitu banyak,
putih umpama mutiara, tidak terhitung bilangan mereka gambaran seperti semut yang berkerumun yang begitu banyak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Roh-roh ini sebelum datang ke dunia, pada waktu itu diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah mengusap bahagian punggung, bahagian belakang kiri Nabi Adam. Maka keluarlah daripada situ keturunan Nabi Adam yang begitu banyak, tidak ubah seperti semut-semut kecil namun berwarna hitam. Maka Allah berfirman kepada roh-roh yang tidak baik ini, masuklah kamu ke neraka. Aku tidak peduli siapa pun kamu. Maka sebelum golongan pada waktu itu yang syurga masuk ke syurga, sebelum tiba waktunya untuk datang ke dunia, golongan yang masuk ke neraka sebelum tiba waktunya datang ke dunia, maka Allah berfirman kepada golongan kanan dan juga kiri, Allah telah mengambil sumpah daripada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, bala, benar ya Allah. Maka janji itu telah ditepati Allah kepada mereka. Ternyata orang yang menepati janji, mereka ini adalah kumpulan orang yang menjadi taat, dan sekumpulan lagi berada di dalam tahap pada waktu itu perkara yang tidak baik, lalu mereka ini menjadi golongan yang ahli neraka. Maka kata penulis, lalu daripada kata-kata As-Surri rahimahullahu ta'ala, gambaran yang kita dapat adalah memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan ada golongan ahli neraka, ada golongan ahli syurga. Namun dalam hadis Nabi SAW gambarkan, kita tidak tahu kita berada di golongan mana. Kita tidak tahu kita berada di golongan mana. Maka pada waktu itu kita patut buat yang terbaik. Dan ada juga yang dikenali sebagai istilahnya takdir yang muallak, yang tergantung. Kalaulah manusia buat ini, dia akan dapat ini. Kalaulah dia lakukan ini, dia akan dapat ini. Maka sebab itu setiap daripada kita tak boleh menjadikan alasan, kalaulah aku tak buat baik pun, Allah dah tentukan aku dekat mana. Kita tidak tahu kita berada di mana. Dan kita dituntut untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk melakukan yang terbaik. Dan daripada situ Allah akan tentukan kita sama ada daripada kalangan ahli syurga harapnya, dan dijauhkan daripada menjadi ahli neraka. Namun yang kita boleh belajar daripada pandangan As-Surri rahimahullahu ta'ala adalah bahawa sebelum manusia dihantar ke dunia, maka pada waktu itu manusia telah dikumpulkan sebelum dimasukkan ke dalam syurga roh-roh ini untuk menunggu giliran untuk datang ke dunia, menunggu giliran untuk berada di dunia. Maka roh-roh ini pada waktu itu telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam juga dihantar ke dunia. Sebab itu kata penulis pada muka surat yang ke-47, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis, engkau lihatlah pada hari ini betapa ramai orang yang kufur akan nikmat-nikmat Allah. Kita tak sebut orang yang mensyirikkan Allah, yang kufur kepada nikmat Allah pun banyak. Yang kufur kepada nikmat Allah, kepada kurniaan Allah. Sebab itu penting di dalam kehidupan kita, kita ambil sedikit masa untuk belajar menghargai nikmat Allah kepada kita. Ambil satu masa. Dan tak perlu lama. Tak perlu lama. 5 minit, 10 minit. Sebab antara golongan yang sedikit, sangat sedikit, adalah golongan asyakur, golongan orang yang benar-benar menghargai, bersyukur kepada Allah. Dan Allah yang sebut begitu di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadi asyakur, dan sangat sedikit daripada kalangan hamba-Ku. Allah sebut hamba, maksudnya daripada kalangan yang baik sekalipun, sangat sedikit asyakur, yang benar-benar bersyukur, yang pada waktu itu banyak bersyukur.
Kita kalaulah tak luangkan masa, kita tak akan nampak nikmat Allah. Lalu sebab itu, perlu dalam satu hari, kita luangkan sedikit masa yang kita tengok balik nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang tak perlulah nak tengok nikmat yang pada waktu itu daripada sudut harta semata-mata. Kadang-kadang darah boleh berjalan dalam tubuh badan kita, yang mana kita tidak menjadi lumpuh, itu pun adalah nikmat. Kita dapat buang air, itu pun adalah nikmat. Kita dapat mendengar, masih lagi dapat mendengar, itu pun adalah nikmat. Kita dapat pada waktu itu jantung kita pada waktu itu berfungsi, itu pun adalah nikmat. Dapat rezeki makanan, apapun jenis makanan, itu pun adalah nikmat. Macam contoh, saya dapat berkongsi ilmu, ini pun adalah nikmat. Dapat berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dekat Facebook ada 200, dekat TikTok ada 13. Daripada 213 ini, kalaulah ada seorang je, saya selalu sebut dengan diri saya, kenapa kita buat setiap hari begini? Masya Allah. Mudah-mudahan dapat istiqamah sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan. Kalaulah daripada 213 orang ni, satu orang je yang pada waktu itu dapat amalkan apa yang saya kongsikan, itu dah sangat beruntung untuk saya. Sebab dah menjadi amalan yang berterusan, ataupun dipanggil ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dapat diambilkan manfaat. Ataupun contoh seumur hidup saya, daripada banyak-banyak ni, seorang je pada waktu itu dapat manfaat daripada ilmu saya, seorang. Mungkin lepas dapat istiqamah berbelas tahun, dapat seorang je yang pada waktu itu mengamalkan apa yang dikongsikan, sama ada daripada pengajian Al-Adhkar, ataupun pengajian Ar-Rahiqul Maktum, ataupun pengajian Masya, seorang je, maka itu pun dah beruntung untuk saya. Sebab dikira sebagai pahala yang berterusan, ilmu yang berterusan diambil manfaat daripadanya. Lalu kita perlu bersyukur dalam setiap detik kita, setiap saat kita. Sebab kata penulis, penyebab kepada manusia pada waktu itu tidak taat kepada Allah, dia rasa dia tak perlukan Allah, dia tak nak bersikap hamba kepada Allah, kerana berapa banyak orang yang kufur akan nikmat-nikmat Allah. Orang yang kufur maksudnya tidak menghargai. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Yang berada di TikTok ataupun yang berada di FB, mohon untuk bantu sebar luas. Terima kasih banyak-banyak anak yang berada di TikTok, terima kasih yang berada di Facebook. Kerana manusia bila dia bersyukur, dia tidak akan lupa untuk bersifat hamba. Manusia bila bersyukur, dia tidak akan lupa pada waktu itu untuk mentaati Allah. Manusia bila bersyukur, dia tidak akan ada perasaan yang dia tak perlukan Allah. Dia takkan ada. Sebab pada waktu itu dia ada syukur. Maka syukur adalah penting. Kufur membinasakan manusia. Bukan sekadar kufur mensyirikkan Allah. Kafara maksudnya pada waktu itu adalah engkar, enggan menerima. Ini adalah nikmat Allah. Enggan berkelakuan sebagai seorang hamba. Ini pun termasuk daripada kafara. Maka kata penulis, betapa ramai yang tidak menyembah Allah sebagai Tuhan yang Esa. Kalaulah yang beragama Islam sekalipun, betapa ramai yang telah lalai terpesona dengan dunia yang penuh dengan permainan, gurauan dan tipu daya ini, sehingga lupa yang akhirat sebagai negeri yang kekal abadi, itulah tempat yang kita yang sebenar. Lalu poin daripada perenggan ini adalah syukur. Sebab itu kalau boleh tulis, syukur akan menjadikan kita ada perasaan yang kita perlukan Allah. Bila kita bersyukur, syukur pada waktu itu akan menjadikan kita bersifat hamba. Syukur pada waktu itu akan menjadikan kita segan untuk melakukan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan kita boleh luangkan masa setiap hari untuk belajar menghargai, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan sebab itu dia perlu luangkan masa. Kalaulah tidak,
maka bila kita tengok dalam, tak ada apa-apa pun nikmat pada hari ini, al-a'yadzubillah, itu bahaya. Bila kita perasan, banyak yang hilang daripada hidup, daripada sebenarnya kita dapat lebih banyak dalam hidup berbanding yang hilang. Kadang-kala nafsu syaitan suruh kita nampak nikmat yang hilang, padahal sebenarnya banyak yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa, menjadikan kita terpesona dengan dunia yang sementara. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang ketiga, perenggan yang seterusnya, surah yang ketiga, ayat yang ke-185. Jom kita buka. Kalau ada Al-Quran, kita buka ayat 185. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 185, muka surat 74. Kalau ada Al-Quran boleh buka. Muka surat 74, surah yang ketiga, ayat 105. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Firman Allah, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan yang ada, pangkat jawatan takhta yang ada. Firman Allah, illa mata'ul ghurur, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Al-ghurur, kena tipu, terpedaya. Dia adalah kesenangan yang sementara untuk orang yang terpedaya. Orang yang ingat apa pun yang dia ada, dia akan guna sebagai jambatan untuk akhirat dia. Sama ada dengan kuasa yang dia ada, digunakan untuk akhirat dia. Harta yang dia ada, digunakan untuk akhirat dia. Ilmu yang dia ada, digunakan untuk akhirat dia. Apa pun yang dia ada, diguna sebagai jambatan untuk akhirat dia. Sebab itu sebelum pada permulaan ayat 185, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut tentang kematian. Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ingatkan bahawa setiap yang bernyawa, manusia, jin, malaikat sekalipun, bahkan malaikat maut sekalipun, dha'iqatul maut, pasti akan merasai mati. Mati adalah pintu untuk kita menuju ke alam akhirat. Sekarang ni kita masih lagi sepanjang kehidupan ini Allah sebut adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang sementara, kesenangan yang pada waktu itu untuk orang yang mudah diperdaya ataupun tertipu. Tapi kalau kita lihat awal ayat yang sama, ayat 185, Allah ceritakan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kerana kematian adalah pintu di mana kita akan tersedar. Kan kita dah baca pada muka surat yang ke-19, kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, sebenarnya manusia sekarang ni tengah tidur. Apa pun yang kita buat, sebenarnya kita sedang tidur di dunia ini. Bilakah yang sebenar-benarnya kita sedar adalah idza matu, kata Sayyidina Ali, apabila manusia itu mati, barulah dia terjaga. Ya Allah, sebenarnya kehidupan yang sebelum ini adalah tipu daya je, adalah sementara, yang mana kita nak terjaga sebelum datangnya kematian, supaya kita boleh menjadikan kehidupan dunia dengan apa nikmat yang Allah bagi sebagai jambatan untuk akhirat kita. Sebab itu Allah ingatkan, bila kita dah mati, pada waktu itu apa yang kita dapat? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sebenarnya Allah akan bagi ganjaran kamu dengan sesempurnanya pada hari kiamat. Dan siapakah orang yang benar-benar berjaya? Definisi dia, faman zuhziha 'anil nar, firman Allah, orang yang sebenar-benarnya boleh selamat daripada api neraka, langsung tak perlu masuk dalam neraka. Wa udkhilal jannah, masih lagi pada ayat yang sama, ayat 185 surah yang ketiga Ali Imran, dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz, itulah orang yang berjaya.
Tapi mudah tak nak dapat kejayaan tersebut? Baru Allah sebut pada hujung ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak mudah sebenarnya nak selamat daripada neraka, tak mudah sebenarnya untuk masuk ke dalam syurga tanpa perlu melalui neraka, sebab ujian dia adalah kehidupan dunia. Ianya adalah mata kesenangan untuk orang yang terpedaya dan terpesona dengan kehidupan dunia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita lihat perenggan yang terakhir, muka surat 47. Maka kata penulis, janganlah engkau termasuk dalam kalangan mereka yang lalai dalam mengejar harta semata-mata, lalai mengejar pangkat semata-mata, lalai mengejar kerjaya dan kebanggaan semata-mata. Ini adalah ujian. Semata-mata itu kata kunci dia. Bukanlah tak boleh memiliki jawatan. Nabi Yusuf sendiri meminta jawatan. Bukanlah tak boleh memiliki harta. Banyak para nabi, para sahabat, bahkan para ulama yang terdahulu, salafun salih, mereka ada harta. Bukan tak boleh memiliki kerjaya. Banyak para sahabat yang pada waktu itu memiliki kerjaya yang hebat dan dahsyat. Tetapi perkataan semata-mata itu sebagai peringatan. Jangan semata-mata hanya kerana pada waktu itu nakkan harta, kita menggadaikan agama dan iman kita. Jangan pada waktu itu semata-mata untuk mendapatkan pangkat, lalu kita lalai. Perkataannya ada dua kalau kita lihat. Yang pertama, lalai disebabkan perkara. Bahkan kadang-kala ujian untuk orang yang berilmu pun, walaupun ilmu agama, ujian dia adalah yang kita nampak di situ, kebanggaan, kemasyhuran, pujian. Sebenarnya orang yang berilmu pun ada ujian. Lalu jangan pada waktu itu saling kecam-mengecam, ataupun saling pada waktu itu mengata teruk. Pada waktu itu, apalah tak belajar ilmu agama kerana harta semata-mata. Kalaulah dengan harta itu digunakan untuk membina jambatan akhirat, dia berjaya. Sebaliknya, orang yang hatta belajar ilmu agama sekalipun, ada ilmu agama sekalipun, kalaulah dengan ilmu tadi dia terlalai dengan pujian, dengan kemasyhuran, dengan kebanggaan, mengajak orang untuk menyanjung diri dia, pun gagal. Sebab itu bila kita baca balik, Allahu Akbar, berat peringatan daripada Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali bila menceritakan tentang cabaran ilmu, aqabatul ilm, Imam Ghazali menyebut kepada orang yang hatta belajar ilmu agama sekalipun, kata Imam Ghazali, ingat pesanan Nabi bahawa orang yang mula-mula Allah akan panggil sebelum Allah mulakan hisab, perhitungan, pertanyaan secara umum, ada 3. Dan antaranya adalah orang yang ada ilmu agama, Allah akan panggil. Dan Allah tanya, kenapa engkau mengajar? Dan apa yang kau buat dengan ilmu agama yang kau ada? Maka hamba Allah ni akan berkata, kerana engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Engkau buat apa yang engkau buat kerana pada waktu itu nak mendapat gelaran, nak mendapat kemasyhuran, nak mendapat pujian, dan engkau dah dapat di dunia. Maka pada waktu itu orang ini yang dihabiskan ilmu dia, usia dia untuk mengajar ilmu agama hanya pada zahirnya, tetapi dia buat untuk kemasyhuran, untuk nama, untuk kebanggaan, maka dicampakkan ke dalam api neraka. Maka sebab itu Imam Ghazali ingatkan kita, jangan kadang-kala bila kita belajar ilmu agama, pada waktu itu kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Cara kita bercakap dengan orang lain pun seolah-olah kita dah menghukum dia. Kita pandang rendah pada dia, pandang hina kepada dia. Belum tentu selamat. Sebab itu pentingnya untuk kita menjaga niat kita, menjaga diri kita agar tidak lupa, agar tidak sombong, agar tidak lalai, agar tidak terbawa-bawa dengan ujian-ujian yang Allah sebenarnya uji setiap manusia. Tak ada orang yang Allah tak uji.
Kadang-kala bila bercakap tentang orang yang berharta, ada orang yang pada waktu itu belum kenal lagi, dah buat keputusan. Kadang-kala bila bercakap tentang orang yang ada jawatan dan kuasa, belum kenal lagi sikap dia yang sebenar, pada waktu itu dah menghukum. Sebenarnya setiap orang sedang diuji. Hatta kita yang mungkin nampak sedang belajar agama, peringatan, kadang-kala kita pun sedang diuji. Cumanya perkataan yang patut kita highlightkan kepada yang ada buku, jangan lalai daripada sebagai hamba, jangan lalai daripada mengingati Allah semata-mata nak mengejar benda ini, semata-mata nak mengejar harta, semata-mata nak mengejar jawatan dan pangkat, semata-mata nak mengejar kemasyhuran dan kebanggaan. Jangan pada waktu itu menjadi lalai sehingga lupa akhirat yang kekal abadi, seolah-olah engkau telah lupa akan janji yang kita buat sewaktu di alam roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung ayat 48 muka surat 48 esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, kepada yang rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi. Minta maaf sangat-sangat pagi tadi saya tak sempat buat sebab saya kena nikahkan, ada pasangan yang nak menikah pada pagi tadi di Masjid Al-Ikhlas. Namun insya-Allah harap esok tak ada apa-apa, dalam jadual esok tak ada apa-apa. Lalu harap esok kita dapat bersama dalam hayati Quran. Lalu kepada yang mungkin kali pertama bersama, satu hari ada 2 program yang saya sempat buat. Yang pertama jam 8.30 pagi ada hayati Quran. Cumanya kalau saya tak sempat buat, selalunya saya akan maklumkan di FB. Dan di TikTok saya tak sempat nak maklumkan. Dan kemudian jam 6 petang adalah pembacaan buku mahsyar berkenaan tentang alam-alam yang kita telah lalui, akan lalui, bakal lalui, menggunakan buku mahsyar. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih.